لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب وصري وأتلق بلساني اشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pak kita sambung Al-Jauhar Al-Mawhub. Sambung semalam untuk masuk kelebihan zakat sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faedahnya kata empunya kitab Zakhiratul Abidin, aku lihat akan jamaah mengingkar mereka itu akan beberapa hadis yang datang pada kelebihan sembahyang dan beberapa fadail yang lain. Sekira-kira barang yang ada padanya daripada banyak pahalanya dan besar pahalanya atas amal yang sedikit. Dia kata zaman dia ni, dia nak cerita tentang satu kitab di zaman dia, Zakhiratul Abidin, menceritakan tentang ada orang zaman tu, lama dah, dia mengingkari, dia tak percaya kalau ada apa-apa hadis yang datang hadis tadi dengan kelebihan-kelebihan fadail amal, kelebihan-kelebihan sembahyang, kelebihan sedekah, macam-macam kelebihan lah. Ada orang tak percaya. Dan biasanya kalau fadail amal, kelebihan, biasanya lah hadis tu mesti hadis dhaif, paling pun hadis hasan. Kalau ada hadis sahih sekalipun, pasti kelebihan yang dia nak sebut dalam hadis tu biasa-biasa aja. Maksud biasa tu kelebihan yang banyak, cuma banyak begitu je. Tapi biasanya dalam hadis-hadis dhaif ataupun hasan pun ada juga, kelebihannya melampau. Maka ada orang tak terima, ada orang tak percaya. Sedangkan kita tahu hadis dhaif, hadis juga, sebab tu kita nama hadis dhaif. Dia masih lagi hadis, kita masih lagi boleh sandar dekat Nabi, iaitu Nabi yang bagi tahu. Cuma apabila sanadnya dhaif, tak bolehlah kita nak letakkan atau nak guna hadis tadi, nak pakai hadis tadi kepada perkara-perkara yang besar. Contohnya bab akidah. Bab akidah tak boleh ambil hadis dhaif. Bab ketuhanan tak boleh, tak dipakai sebab hadis tu dhaif. Nah, setengah-setengahnya berkaitan dengan hukum pun tak boleh. Halal haram sah batal tak boleh kerana sanadnya dhaif. Tapi hadis yang tentang kelebihan tadi, yang dhaif tadi, boleh dipakai untuk fadail amal, boleh dipakai untuk menggalakkan orang beramal, dan boleh memberi ancaman jika hadis itu tentang ancaman.
supaya orang tak buat dosa-dosa. Tak ada masalah. Hanya tak boleh pakai dalam perkara akidah dan tak boleh pakai dalam perkara hukum je hadis dhaif. Kan ada tak? Biasa surah masjid mesti ada apa? Fadail amal kan? Ada. Rasa hari tu ada nampak dalam rak tu. Kitab Fadail Amal. Dalam yang orang tabligh biasa baca tu lah. Dalam kitab tu banyak sangat diselit-selitkan dengan hadis-hadis dhaif yang menceritakan tentang kelebihan. Tak ada masalah. Dan yang menceritakan tentang ancaman-ancaman kalau buat dosa sebagainya. Tapi dia kata zaman dia, termasuk kitab kita pun sama juga. Dan banyak kitab-kitab lain lagi yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan beribadah, dapat pahala sekian. Dapat pahala 2 gunung Uhud. Besar 2 gunung Uhud tu. Dia kata, buat sikit. Sebab dia sebut sini, datang pada dia kelebihan sembahyang dan beberapa fadilat, kelebihan-kelebihan, sekira barang yang ada padanya daripada banyak pahala dan besar pahala. Pahalanya besar, tapi amal sikit. Buat sikit aja. Sembahyang 2 rakaat seperti pahala seperti orang dapat malam Lailatul Qadar. Melampau. Orang nak cari Lailatul Qadar 30 hari Ramadan, kena cari tak tahu hari apa. Time hari tu pula duk mengantuk. Nak kena ibadah punyalah susah. Dia sembahyang 2 rakaat je dapat pahala macam dapat Lailatul Qadar. Macam merepek. Ada orang tolak dah. Ada. Setakat pergi hantar orang ke kubur, sembahyangkan jenazah dapat 1 qiraat. Sembahyang bawa pergi kubur dapat 1 lagi 2 qiraat. Besar gunung Uhud. Saya biasa tengok ke gunung Uhud. Buat sikit je, buat 5 minit dah sembahyang. Pahala macam besar gunung Uhud. Ini hadis tak boleh terima, melampau dia kata. Ada orang gitu waktu tu. Sedangkan tak ada masalah dengan hadis dhaif untuk kita ambil fadail amal. Tapi waktu tu ada orang tolak. Lama dah lah. Dia nak bagi hujah. Nak bagi hujah bahawa tak boleh tolak, boleh terima untuk galakkan orang beribadah. Okay? Padanya daripada banyak pahalanya dan besar pahalanya atas amal yang sedikit. Wali umri, yakni demi umurku. Dia bersumpah, demi umurku, daripada apa wajah mengingkar mereka itu akan dia. Apa alasan dorang tu kata tak boleh percaya ni hadis ni mungkin palsu kot, padahal dia dhaif. Hadis dhaif bukan dia palsu. Sebab merepek sangat ni, besar sangat pahala ni. Tak logik dia kata. Besar sangat pahala, buat sikit. Okay? Dia kata, atas apa wajah, atas alasan apa yang orang mengingkari itu? Sebab besar-besar pahala tu. Adakah tersimpan kudrat Allah Ta'ala daripadanya? Adakah Allah yang Maha Kuasa ni tak cukup kuasa nak bagi pahala besar tu? Kan melampau besar tu kan? Allah tak cukup kuasa ke? Atau adakah picit, sempit rahmatnya, ataupun rahmat Allah yang kata besar-besar tak cukup nak bagi? Yang luas dengan dia, rahmat Allah yang luas, tiba-tiba tak cukup juga. Sebab sikitnya perbuatan ibadah, besarnya pahala sampai Allah tak cukup nak bagi. Adakah itu dia kata? Maka apabila adalah kudrat Allah Ta'ala melengkapi bagi tiap-tiap makdur, tiap-tiap yang ditakdirkan, dan rahmatnya terlebih luas daripada dakwat air laut. Gitu. Tahu tak, Allah yang bersifat kudrah ni luas sangat, besar sangat, melengkapi segala takdirnya. Apa yang Allah takdir, Allah buat. Apa yang Allah kehendaki, Allah buat. Dan kekuasaan Allah meliputi. Dengan maksud tak ada masalah Allah nak buat. Dan rahmatnya, rahmat Allah terlebih luas dari dakwat air laut.
Gitu dia sebut. Itu perumpamaan je. Perumpamaan je. Kalau dicabut pokok-pokok dibuat pen, diambil air laut, dibuat dakwat, lagi luas rahmat Allah daripada itu. Bukan nak suruh kira, cuma nak beritahu luasnya rahmat Allah. Jadi apa masalah dengan fadilat yang besar-besar Allah nak bagi, tapi buat sikit tu? Dan segala taat itu alamat bagi pahala. Dan sesiapa yang taat, Allah memang dah janjikan pahala untuk dia, kelebihan. Pahala yang besar. Maka iaitu daripada yang harus. Jadi tak ada masalah, benda itu harus saja. Dan bilangan daripada beberapa darjat. Dia akan meningkatkan darjat. Logiklah. Bila Allah nak bagi pahala, tak ada masalah, harus. Dan pahala-pahala ni Allah akan angkat darjat. Darjat-darjat ni, kalau pahala tu kalau biasanya 1, kalau Allah angkat 10 darjat, dia jadi macam 10 pahala. Kalau 10 dia jadi macam 100. Darjat tu dia macam, apa dia panggil ya? Gandaan. Ganda. Darjat ni macam ganda. Jadi kalau katalah sembahyang pahala 27, itu biasa. Tapi kalau dia, Allah naikkan darjat dia, bukan jadi 27, boleh mungkin jadi 27,000. Sebab tadi, itu maksud darjat. Kan biasa kita kata kan, Allah akan memberi satu pahala, dia hapuskan satu dosa, dinaikkan satu darjat. Darjat-darjat tu benda. Darjat tu multiply, kali. Tengoklah darjat tinggi mana. Oh, wali darjat tinggi. Mungkin kali 1 juta kot, tak tahulah. Kita biasa je. Orang sembahyang, orang yang tak kahwin sembahyang, buat sembahyang. Orang yang dah kahwin sembahyang, tak sama pahala. Orang yang dah kahwin, darjat dia lagi tinggi. Orang yang tak kahwin, darjat dia tak tinggi, setinggi orang dah kahwin. Jadi kalau dia diangkat darjat, apa dia dapat? Yang tadi itulah. Jadi orang yang baik, darjat dia ditinggikan. Orang yang tak baik, darjatnya direndahkan. Itu maksud dia. Jadi, kalaulah pahala tu biasa, pahala yang Allah bagi, dan Allah naikkan darjat dia kali, jadi besar apa masalahnya? Dia kata. Dan yang diberi pahala atas yang sedikit daripada kebajikan. Buat sikit, pahala besar. Besar bukan besar sikit-sikit, besar gilanya besar. Supaya diketahui akan kamal qudratnya. Bila besarnya pahala, supaya kita tahulah, kita sedar, kita rasa qudrat Allah, kekuasaan Allah sangat besar. Cuba bayangkan, kalaulah buat sikit pahala besar, banyaknya Allah nak bagi pahala. Yang orang buat baik banyak, tapi tetap Allah boleh bagi. Maka hebatnya kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemurahan Allah. Itu baru betul-betul Maha Pemurah. Betapa tiada demikian. Apa masalah tak boleh jadi macam tu? Ya? Betapa tiada demikian. Tak ada masalah kalau nak jadi gitu. Padahal tersebut di dalam beberapa hadis yang sahihah. Ada je dalam hadis yang sahih. Dan akhbar. Dan khabar-khabar. Yang hasanah. Yang baik. Barang, yakni perkara yang tiada terbilang. Dan tiada terhingga. Ada je. Bukannya daripada hadis yang dhaif saja. Ada je hadis yang sahih. Ada je dalam Quran menceritakan tentang kelebihan yang melampau besar yang Allah bagi. Dengan buat sikit aja perkara. Tapi kalau nak kira melampau juga. Lebih baik daripada 1000 malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang 1 rakaat lah, pada malam Al-Qadar, macam 83 tahun. Lebih pada 1000, bukan macam, lebih daripada 83 tahun. Lebih daripada pahalanya 1000 bulan. Tak melampau tu. Quran.
Asal tak percaya? Yang tu dia percaya. Hadis tak percaya, sama je. Mana boleh Allah suruh buat sikit, dia buat sikit, Allah bagi banyak. Rugi lah Allah. Rugi ke? Dia nak kata gitu. Dalam Quran pun ada. Okey. Seperti firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Surah Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku luas ia akan tiap-tiap sesuatu. Rahmat Allah ni maha luas. Jangan risau. Takut Allah miskin je, jatuh miskin ke macam mana? Allah tak boleh bagi. Tak cukup kaya ke macam mana? Tak ada masalah. Dengan kita baca fadail amal, kelebihan-kelebihan amalan, walaupun kelebihan tu melampau bagi kita. Sebab kita sesak. Alah, macam ada orang bercakap, you kata mahal lah. You kata mahal sebab you tak ada duit mah. Ingat itu kan? Baru bulan mah. Sebab you tak ada duit. Sebab tu you cakap mahal. Cuba you ada duit. Kau ajar betul. Dia cakap, sedar dia cakap. Betul pun. Kalau kata, oh mahal. Mahal tu yang tak ada duit. Cuba ada duit. Tak mahal pun. Okay. Dan pada hadis yang mulia, bahawasanya Allah Ta'ala beri akan hambanya yang mukmin dengan sebab kebajikan yang satu akan 1000 kebajikan. 1000. Berapa? 1 juta. Buat satu kecil dapat 1 juta kebajikan. Pahala dapat 1 juta. Kemudian membaca ia. Dia baca apa? Surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 40. Inna Allah la yadhlimu mithqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menzalim akan setimbang zarah. Allah Ta'ala tak akan menzalimi walaupun sebesar zarah. Zarah ni halus sangatlah. Dan jika ada ia zarah itu kebajikan, jika ada zarah itu kebajikan, digandakan dia. Allah tidak akan menzalimi hambanya walaupun sebesar zarah. Dan jika hambanya buat satu sebesar kebajikan, sebesar zarah kebajikan, digandakan dia. Allah akan gandakan dan memberi ia daripadanya pahala yang amat besar. Masalah? Tak ada masalah pun. Okay. Maka apabila berkata Allah Ta'ala pahala yang besar, kan tadi min ladunhu ajran 'azima, Allah memberi pahala yang amat besar tadi. Maka siapa yang mengetahui akan ini pahala yang amat besar yang diberi akan Allah Ta'ala? Siapa yang tahu besar mana? Tak boleh besar sangat. Kau nak jadi apa pula? Biarlah Allah nak bagi besar. Tak boleh. Buat sikit jangan tak boleh dapat besar sangat. Allah nak bagi besar. Tak boleh. Kau apa hal pula tak nak bagi? Macam tu. Dan lagi tersebut pada hadis. Bahawasanya sekurang-kurang bagi ahli syurga, minimum bagi ahli syurga, ahli syurga yang paling kurang, bagi seorang menilik. Macam mana nak tahu, nak gambarkan apa yang dapat oleh ahli syurga yang paling kurang? Kan Nabi ada cerita kan, ahli neraka nanti, ahli neraka Jahannam akan keluar lepas dah dibakar. Orang yang beriman lah, tapi buat banyak buat dosa, dibakar dan dikeluarkan dalam neraka, masuk syurga. Dibakar begitulah, sehinggalah kosong neraka Jahannam. Kerana neraka Jahannam hanya diisi oleh orang yang beriman, tetapi banyak buat dosa. Bila timbang, berat belah dosa, maka dia dimasukkan neraka Jahannam. Neraka ada 7, 6 lagi neraka masuk, tak boleh keluar. 1 je neraka masuk, boleh keluar balik. Namanya Jahannam. Neraka yang paling ringan pun nama Jahannam. Kita kalau bahasa kita, kalau sebut Jahannam tu maksimum teruk lah tu.
Mu ni jahannam pula. Habislah. Ujung lah. Tapi dekat akhirat nanti jahannam tu paling ringan. Orang yang masuk neraka jahim, neraka yang paling berat, tiba-tiba konon-konon lah dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Oh, dah aku selesa, Allah, tidur. Sebab apa? Dia duduk neraka jahannam, duduk kena seksa. Tiba-tiba orang masuk neraka, dia duduk neraka jahim atau neraka sakar, neraka hawiyah, neraka-neraka lain, tiba-tiba masuk ke dalam neraka jahannam. Rasa Allah selesanya, mai tidur, lena tidur. Nak beritahu neraka jahannam ni paling ringan. Paling ringan. Nak masuk dalam neraka jahannam, dia ada satu syarat. Banyak syarat dia. Salah satu syarat dia adalah dia kena ada iman. Tak ada iman, kafir tak boleh masuk. Sorry. Kau kafir, sorry to say, tak boleh masuk neraka ni. Kena masuk neraka yang 6 lagi. Tapi kalau nak masuk neraka jahannam, kena ada iman. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Tapi percaya pada Allah, pada Rasul, masuk syurga. Banyak buat dosa. Boleh masuk. Dia akan bakar segala dosa-dosa berjuta-juta tahun. Kemudian dia akan dikeluarkan. Kena masuk dalam syurga. Dan Nabi cerita, orang yang terakhir masuk syurga, ataupun orang yang terakhir keluar neraka jahannam, dia asal duduk tu dalam tanah. Dia minta, ya Allah, nak duduk belah sana sikit, tengah sikit. Allah pun benarkan duduk tengah. Duduk di tengah neraka tengah tu, dia minta, ya Allah, aku nak duduk dekat tepi pintu. Tapi dalam neraka lagi, bukan nak keluar pun. Allah makbulkan duduk tepi pintu. Dia kata lepas lama tu, kalau boleh nak duduk luar pintu je. Luar pintu neraka jahannam. Minta dengan Allah. Jadilah masa di antara permintaan tadi tu. Saya pendekkan cerita je. Allah membenarkan dia keluar neraka jahannam, duduk kat pintu je. Tak boleh jauh. Betul dia tengok, nak duduk kat sana, depan sana sikit. Sikit. Sehinggalah depan pintu syurga. Nak duduk depan pintu syurga, nak ambil bau-bau je. Kalau aircon tu, buka pintu sikit. Nak terima aircon gitu-gitu. Tak nak masuk dalam aircon pun. Sekali-sekala mari, sejuk. Sekali gitu je. Duduk situ, Allah bau sedapnya. Lepas tu adalah jangka masa tertentu, nak minta Allah masuk ke, nak dia doa kepada Allah, dia nak masuk dalam syurga. Sekejap je, masuk je. Akhir sekali, Nabi cerita tu, Nabi sambil tersenyum. Itulah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Okay? Jadi, kalau kita tengok kat sini, dan itulah orang yang dapat sekurang-kurang syurga, paling kurang. Okey. Macam mana orang yang paling kurang dapat syurga? Mari kita tengok dia tu. Dan lagi tersebut pada hadis bahawasanya sekurang-kurang bagi ahli syurga. Ahli syurga yang paling miskin. Bagi orang yang menilik. Nak tahu macam ni? Tilik. Cuba kau fikir. Beberapa isterinya. Isteri ramai. Taklah sebut berapa. Isteri ramai. Maksud isteri itu gundik dia. Ataupun bidadari. Ramai. Kita kalau isteri ramai, ada 4, kaya tu. Kalau ada 2, 2. 2 pun kaya tu. Yang ini ramai. Okey. Lepas tu mahligai. Carilah riwayat-riwayat menceritakan tentang besarnya mahligai orang tadi tu di dalam syurga. Ini yang paling kurang ni. Dan segala sarirnya. Dan segala singgahsana dia. Singgahsana yang sangat besar. Dia buat pada emas dan sebagainya. Dan nikmat yang ada dalam syurga tu. Dan syurga tadi perjalanannya 1000 tahun. Lagilah besar. Ni yang paling kurang. Yang paling kurang ahli syurga. Yang paling kurang isteri dia ramai. Dan istana dia besarnya perjalanan 1000 tahun. Macam mana? Bila besarnya istana, agak-agak bidadari dia berapa juta orang? Juta kot. Tak tahulah 1000 tahun perjalanan. Bidadari ada 3 juta. Itu besar tak? Kan melampau dia punya
kelebihan tu. Tak ada masalah pun. Tiba-tiba ada hadis yang menceritakan tentang dapat kelebihan yang besar, kata macam Allah tak cukup kekuatan, tak cukup apa, tak miskin pula Allah kalau bagi pula. Ini cuba tengok, yang paling kurang dia punya syurga perjalanan 1000 tahun. Tak nak bayang tak boleh. Berapa besar? Lebih besar pada bumi ni lah. Agak-agak kalau berjalan ke sini, kita pusing balik bumi sampai balik tempat yang kita gerak. Sampai tak 1000 tahun? Tak sampai berapa ratus tahun pun tak sampai. Jadi berapa kali bumi ni? Itu kelebihan. Itu kelebihan. Tiba-tiba bila ada dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan, ada orang tak terima. Dia nak bagi tahu ada orang tak terima. Sebab seolah-olah Allah tu miskin. Seolah-olah Allah tak bagi. Seolah-olah pelik sangat. Ini lagi pelik. Biasa je. Kata gitu. Allah Maha Kaya. Dan bahawasanya yang terlebih mulia. Dan bahawasanya yang terlebih mulia mereka itu atas Allah Ta'ala bagi mereka yang menilik, yang melihat kepada wajah Allah Ta'ala tiap-tiap hari 2 kali, pagi petang. Dan penghuni syurga dapat melihat Allah, disebut sini tiap-tiap hari 2 kali, pagi petang. Kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ayat surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa muka yang elok pada hari itu. Pada hari itu berseri-seri wajah penghuni syurga. Kepada Tuhannya menilik. Kepada Tuhannya menilik ia. Kepada Tuhannya ia melihat. Antara nikmat yang dapat dalam syurga adalah dapat melihat Allah. Ini kita fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman dengan ayat ni. Cuma kena faham sungguhlah. Faham sungguh, takut-takut. Bila kita kata boleh tengok Allah, seolah-olah kita terbayang macam Allah itu duduk depan, jadi macam Allah jadi makhluk lah pula. Itu kena ngaji sungguhlah. Jalanan yang tepat, iaitu mengikut jalanan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tengok melihat Allah tu macam mana? Sebab apa yang ada dalam syurga tak pernah terbayang. Kalau terbayang je bukanlah. Tak pernah terdengar. Kalau terdengar je sekarang tak pernah terdengar. Oh syurga tu begini gini. Tidak. Apa yang terbayang bukan syurga. Syurga kalau masuk tak pernah terbayang. Satu. Kalau syurga pun tak pernah terbayang, tiba-tiba dia membayangkan bila kata dapat melihat Allah, dia bayang macam Allah di depan. Padahal syurga tu makhluk, bukan Tuhan. Pun tak boleh terbayang. Allah yang mencipta lagi lah. Istilah tauhid, dia kena ngaji tauhid lah kalau untuk faham. Orang tak pernah ngaji tauhid, dia tak faham apa benda ayat saya nak guna ni. Melihat Allah, ya. Jika kita kata tak boleh melihat Allah, maka kita menolak surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Tapi melihat macam mana? Istilah dia panggil melihat Allah tanpa kaifiat. Melihat Allah tanpa kaifiat. Tanpa kaif. Melihat Allah dan tidak boleh nak dibagaimanakan. Tidak boleh nak dimacamkan. Tidak boleh nak dilagukan. Habis kalau tengok Allah macam mana? Tak ada macam. Habis tu tak ada habis. Lagu mana? Tak ada lagu. Dia memang gitu lah. Tu kata dia kena ngaji tauhid. Bukan bila ulama dia buat nak bagi kita faham. Dia buat satu cerita, satu keadaan untuk bagi kita faham. Jika kita tak pernah tengok satu-satu orang tu, kita tak dengar cerita aja. Tak pernah tengok. Bila kita tengok dia beramai-ramai lah, 5-6 orang kita tengok, oh ni orang ni. Biasa
biasa dengar cerita aje. Lepas tu kita balik rumah, kita jumpa kawan kita yang sama-sama tadi, kita boleh cerita. Oh, rupa-rupanya, nampak? Rupa-rupanya, maknanya ada rupa. Habis tengok Allah, tak ada rupa. Habis tu macam mana? Tak ada habis. Macam mana? Tak ada macam. Kalau ada macam je, maka makhluk terus. Oh Allah, oh macam tu Allah. Ada macam makhluk lah. Rupa-rupanya, selama ni Allah macam tu, ada rupa, ada macam dah. Tak boleh melihat Allah tanpa kaifiat. Okey, macam mana nak faham lagi? Ulama bahas cara untuk faham. Kalau kita biasanya, kita tak tengok perkara tu, kita tak tahu. Bila kita pergi tengok, kita akan boleh cerita balik. Contohnya, dinosaur. Kita dengar cerita je, yang lukis-lukis tu ya ke tak dalam TV tu bohong. Entah macam mana pada satu hari, jumpa telur dinosaur. Dah lama. Netahkan dia, ramkan dia, tak tahulah siapa nak ramkan dia. Kemudian lahirlah anak dinosaur, masuk dalam zoo. Boleh tak? Kata lagi tu. Oh, Islam ni dengar je. Kita pergi jauh-jauh. Duduk jauh, dinosaur duduk jauh. Duduk Johor. JDT. Okay. Pergilah kita Johor. Kita pun tengok dengan kawan-kawan buat rombongan, Cik Kiah. Buat rombongan naik bas, ramai-ramai pergi tengok dinosaur. Oh, macam ni. Nampak? Dinosaur rupanya. Selama ni tengok TV rupanya reka je macam ni sebenarnya dinosaur. Dinosaur kepala macam ni, kaki macam ni, semua macam ni. Kita pun balik ke kampung kita. Lepas tu ada orang yang tak pergi. Kita pun cerita dinosaur sebenarnya macam ni. Lepas tu dia pun panggil orang yang pergi sekali. Main sini mat. Ingat tak masa kita tengok kan yang dinosaur tu kan? Kau tengok kat belakang dia. Aku tengok. Rupanya macam tu kan? Dia bercerita balik. Okey. Melihat Allah di syurga, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ramai-ramai tadi tu melihat Allah. Lepas balik-balik, mudah-mudah kata gitu, lepas balik-balik tak boleh nak cerita. Oh, rupanya macam tu Allah, tak ada. Jumpa tak boleh cakap. Itu perumpamaan untuk kita faham. Kalau boleh cakap, oh, selama ni aku silap, rupanya Allah macam tu. Bukan dah. Dia tak boleh cakap. Sama-sama tengok, sama-sama melihat Allah pun tak boleh cakap. Tak boleh. Kalau cakap je, maknanya boleh terbayang lah. Bila boleh terbayang lah makhluk. Sebab Allah tak sama. Laisa kamislihi syai'. Tak boleh kita kata, benda-benda macam tu tak boleh cerita. Tak boleh ayat Quran. Dia kena faham, kena mengaji lah. Jadi kalau kita kata, oh rupanya petok, dah kata Allah berbentuk dah memakhlukkan Allah. Oh rupanya tinggi, dah kata Allah tu tinggi dah pula. Dah ada jisim, jirim dan sebagainya. Oh besar, kan patut kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memang besar, bapak besar gila. Kita dah kata Allah ada besar dah pula. Maka di situ bukan ada ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita menolak dengan maksud bukan tengok, Allah mana boleh tengok. Kalau tengok, mana Allah dekat depan. Bila Allah dekat depan, maka Allah berarah. Maka berarah mana boleh. Kita wajib mensucikan sifat-sifat makhluk dekat Allah. Arah adalah sifat makhluk. Tak boleh. Maka apa macam mana ayat ni? Dia pun takwil. Dia kata, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah penghuni syurga berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada ila rabbiha nazirah. Ila na'ima rabbiha nazirah. Dia tambah pula ayat Quran. Tambah, bukan tambah, itu maksudnya. Kepada nikmat Tuhannya ia melihat. Padahal dalam Quran kata kepada Tuhannya ia melihat. Dia tukar, takwil. Dia kata bukan Tuhan, kepada nikmat Tuhannya, iaitu syurga ni dia dapat melihat dalam syurga. Itu kalau siapa faham gitu, fahaman Mu'tazilah. Tujuan baik, nak mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Tapi akhir sekali ayat Quran yang jelas-jelas dia tukar, dia tambah. Ahli sunnah wal jamaah kena terima kita boleh melihat Allah di syurga. Dan kata Imam Ghazali, lazzatul kubra,
kelazatan yang paling besar dalam syurga. Biasa orang buat teka-teki. Kelazatan, kenikmatan apakah yang terbesar dalam syurga? Melihat Allah. Bila melihat Allah, hilang kenikmatan syurga. Macam tak nikmat. Macam mana? Tak ada macam, saya cakap. Tak ada macam. Habis tu, tak habis. Apa saja kita nak tanya, letak tak kat depan tu. Itu dia panggil melihat Allah tanpa kaifiat. Jadi bila macam tu dia kata, disebut sini Nabi SAW tiap-tiap hari 2 kali, pagi petang, kemudian membaca Rasulullah SAW. Okay. Kemudian berkata ia. Maksudnya, nikmat besar-besar dalam syurga tu, nikmat besar-besar, lagilah besar nikmat, besar kelebihan. Tiba-tiba kita cuma cerita kelebihan dunia je. Buat macam ni, pahala seperti 7 lautan. Itu sikit lah nak banding dengan syurga. Nak begitu je. Itu sikit lah. Buat sembahyang 2 rakaat, seperti pahala 1000 awliya, para wali. Kawan tu punyalah payah nak jadi wali. Engkau sembahyang 2 rakaat je dapat pahala macam wali. Sedap engkau. Tak habis lah. Allah punya perbendaharaan tak habis. Tak ada masalah. Dia nak ceritakan tu. Sebab ada yang menolak. Sampai sekarang ada yang menolak. Kalau fadail amal ni kelebihan yang besar-besar, merepek sembahyang jemaah pun dapat 27 aja. Dia kata gitu je. Tiba-tiba kata sembahyang jemaah dapat dunia dan isinya. Bukan sembahyang jemaah. Sembahyang sunat dapat dunia dan isinya. Sembahyang qabliyah subuh, sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang subuh, sunat sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat tu, pahala dia, kelebihan dia lebih daripada dunia dan isinya. Dengan dua tu. Padahal nak solat jemaah susah. Daripada rumah nak kena start kereta. Nak kena datang, habis duit, habis apa, habis masa. Datang solat jemaah. Daripada 1 jadi 27. Ini dia sembahyang kat rumah pun boleh. 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sembahyang subuh, bukan sebelum subuh, sebelum sembahyang subuh. Dapat pahala dia sebesar bumi dan isinya. Macam melampau aja. Tak melampau. Gitulah. Kemudian berkata ia, yakni Syahib Az-Zakhirah, iaitu penyusun kitab Zakhiratul Abidin ni. Dia kata lagi, sekarang ni kitab ni, dia bukan dia tulis, dia petik daripada kitab Zakhiratul Abidin. Dia petik daripada kitab tu. Berkata Syahib Az-Zakhirah, orang yang menulis, yang tulis kitab tu, penyusun kitab tu. Hai ibadullah, wahai hamba Allah, jangan kamu ingkar akan kudrat Allah Ta'ala. Jangan kamu mengingkari, jangan kamu menolak tentang kekuasaan Allah. Bila sebut Allah Maha Kuasa, kuasa sungguh, yang mana setelah menggunakan kuasa tu, kuasanya tidak berkurang. Makhluk ada kuasa. Bila yang Allah beri, bila guna kuasa tu, kuasa akan berkurang. Tapi Allah guna kuasa tak berkurang. Macam tu juga ilmu. Macam tu juga kekayaan, kita kata. Kekayaan Allah, kekayaan manusia, makhluk, kalau guna kekayaan itu, dia akan berkurang. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah guna kekayaannya, tak kurang-kurang. Tak kurang walaupun sedikit. Itu masuk maha. Melampau. Itu masuk maha, melampau. Kuasa, melampau dia punya kuasa. Bukan sikit-sikit. Kaya, melampau. Ilmu, melampau. Allah maha berilmu, maha alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu, Allah berilmu, maha ilmu. Bukan ilmu biasa, maha ilmu.
yang melampau, ghaib wasyahadah, yang ghaib, yang tersembunyi, dan yang zahir. Semua dalam ilmu Allah. Malah syurga neraka dah tahu dah. Kita ni semua dah ada dah syurga atau neraka. Mana boleh Allah tahu? Kenapa pula? Tunggulah mati dulu dia. Bila mati, tunggu timbang. Tengok mana beratnya. Kalau lepas berat yang pahala, maka barulah masuk syurga. Sekarang ni, dia tak mati lagi. Mana Allah tahu dia syurga ke neraka? Maknanya masih lagi terbatas. Ilmu tu masih lagi terbatas. Sebab Allah tahu hambanya. Setakat yang dia buat lah. Esok kita nak buat apa, Allah tahu tak? Kalau kata, kita pun tak tahu kita buat apa esok. Sebab ilmu kita terbatas. Tapi Allah tahu dah apa kita nak buat esok. Bukan esok, syurga ke neraka dah tahu dah. Itu nama tak terbatas. Tak boleh fikir, tak terbayang. Tak terbayang. Apa sahaja berkaitan dengan Allah, dia tak maha. Maha ni maksudnya melampau. Sungguh-sungguh. Okay. Bila kata Allah tu maha kuasa, kuasa sungguh. Hai ibadullah. Wahai hamba Allah. Jangan kamu ingkar akan kudrat Allah Ta'ala. Jangan duk kata kudrat Allah, kekuasaan Allah ni sikit-sikit. Maka kudratnya terlebih besar daripada demikian itu. Yang kau dalam kepala kau lebih besar sampai kau tak sempat nak fikir. Kekuasaan Allah. Okay? Lebih terbesar daripada demikian itu. La ahramanallahu min dhalika amin walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga Allah tidak menghalang kita daripada semua itu. Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita lah nikmat-nikmat yang Allah janjikan tu. Kita tidak terhalang untuk dapat nikmat-nikmat yang macam yang sangat besar sampai tak terbayang, tak terjangka tadi. Amin, amin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Habis kat situ dah. Ini adalah jawapan kepada golongan yang menolak kelebihan-kelebihan yang besar. Seolah-olah kita tak kata dia merendahkan kuasa Allah. Kita tak kata, dia tak berniat begitu. Dia rasa macam melampau, pahala besar-besar sangat. Dia rasa macam melampau. Sedangkan tak melampau pun. Kalau fikir tentang kekuasaan Allah tu tak melampau pun. Dengan kelebihan-kelebihan yang besar Allah bagi, tak ada masalah, Allah boleh bagi. Dan kalau Allah bagi pun tak miskin Allah. Jadi mudah-mudahan, dia betul kata mudah-mudahan Allah Ta'ala kita, dan mudah-mudahan juga kita tidak tergolong dalam golongan, sampai sekarang pun ada golongan-golongan yang tak boleh menerima hadis dhaif. Sebab dalam berkaitan dengan fadailah amal ni banyak hadis dhaif, walaupun ada yang sahih. Ada daripada Quran, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada juga hadis dhaif. Dan ada golongan yang dia tak terima terus hadis dhaif ni. Dia tak terima terus. Malah kita masih lagi guna untuk menggalakkan orang beribadah dan melarang orang untuk buat larangan-larangan Allah lah. Habis. Wallahu a'lam. Suara tak mau keluar. Bab yang ke-16 akan datang pada menyatakan kelebihan zakat pula. Orang kat sini penting ni bab ni tak? Sini kan dengan cerita orang kaya-kaya. Banyak BTS jangan lupa tau. Faham berapa ribu? Nisab 30 berapa ribu? 30 lebih je. 35 kot. Siap 30 berapa? 39? 29? Lebih kurang 30 lah. Dia tengok harga emas tu. Yang ada duit 30,000 dalam bank tu tak bergerak selama setahun. Jangan lupa oi, 2.5%. 2.5%. Yang ada sejuta tu, jangan lupa sejuta. Kan? Jangan lupa sejuta 25,000. Bayar zakat 8 asnaf. Nak mudah bagi pusat zakat lah. Kalau nak bayar sendiri 8 asnaf. Asnaf zakat. Hak orang miskin tu. Itu kita akan bahas datang.
Dia dalam 8 tu tak ada yang ke-9 anak saudara, tak ada. Malah dengar malah anak anak yatim pun tak boleh bagi zakat. Padahal dia yatim, kesian dia. Tak ada ayah. Tapi dia miskin. Dia miskin memang boleh. Cerita yatim bukan cerita miskin. Adakah anak yatim kaya? Ada, bapak dia jutawan. Mati aksiden. Anak kaya tu. Ada insurans ke apa ke, yang penting kaya lah. Jadi bila macam tu, kaya, bila kaya, tak boleh bagi dekat budak-budak apa? Budak anak-anak yatim, bagi anak yatim zakat. Mana boleh? Bagi masjid zakat. Mana boleh? 8 je asnaf. Masjid mana boleh? Masjid bukan tempat, tak masuk 8 asnaf. Asnaf ni orang. Masjid bukan orang, batu mana boleh? 8 aja. Yang paling besar fakir miskin. Lepas tu gharimin, orang berhutang, wafir riqab, hamba yang nak lepas diri pada tuannya. Bagai je lah. Itu akan datang kelebihan. Jadi kena bayar. Habis kalau rumah ada 18 biji rumah, kena zakat? Tak kena. Hai. Ada 30,000 dah kena zakat. Ada 18 biji rumah tak kena zakat? Tak kena. Hai. Tu Islam. Dia bukan kira macam tu. Tapi kalau nilai dia berjuta, ada zirak bijian. Macam beras, bali tu kan. Dia ada zakat dia. Unsur tu 1/10 lah, ada dia kiraan. Beli kambing 40 ekor. Sekor dia zakat. Jangan tak payahlah, tapi kat sini tak adalah bela-bela tu. Sini duit lah semua kan. Jangan lupa 25,000 sejuta. Yang ada jangan lupa. Tepung gandum. Tak ada. Tak ada. Dia gandum je. Tepung gandum. Itu kita bincang nanti. Macam-macam. Orang yang cakap gandum, zirak tu bijian. Dia bantai tepung gandum. Hantam sajalah. Itu kita bahas nantilah. Selesai berkaitan dengan bab ni, kita sambung bab yang ke-16 lah kita. Kelebihan zakat. Tangguh dulu kita sedang tasbih kafarah dan suratullah subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.